Okay kelas, tadi kita dah berhenti dekat hubungan tiga hubungan yang mempengaruhi faktor kapasiten. Maksudnya yang pertama adalah plate area, yang kedua adalah nilai plate distance. Pertama plate area, kedua plate distance dan ketiga adalah permittivity. Okay, permittivity ada tiga. Jadi kita dah tengok dia punya pengaruh. Sekarang kita nak tengok dia punya hubungan pula. Okey, pertama adalah hubungan di antara C dengan A, iaitu tadi kalau you perasan, kalau dalam slide sebelumnya, sekiranya A semakin besar, maka C pun semakin besar, betul? Jadi C dengan A adalah berkadar terus. Maksud dia bila A tinggi, maka C pun tinggi. A itu adalah area, C itu adalah kapasiten. Plate spacing. Semakin kecil ataupun semakin rapat jarak di antara dua plate, nilai kapasitor semakin tinggi. Betul? Jadi, D adalah distance. Semakin kecil distance, nilai C semakin tinggi. Kenapa? Sebab bila jarak di antara dua plate itu rendah, kecil, maka lagi cepatlah proses pergeseran itu berlaku. Okey, bila cepat proses pergeseran itu berlaku, maka dielectric itu tadi lagi cepatlah berlaku. Faham? Sebab itulah C berkadar songsang dengan D. Okey, dan ketiga adalah permittivity, kadar ketelapan kepada dielectric, iaitu berkadar terus. Okey, macam induktor tadi, induktor ada dua juga rumus kan? Satu rumus yang tidak melibatkan permeability, satu rumus yang melibatkan permeability. Samalah juga dengan kapasitor. Ada dua juga rumus kapasitor. Rumus kapasitor yang pertama adalah yang melibatkan permeability. Rumus yang melibatkan permeability pada kapasitor adalah di mana C, nilai kapasitan, equal to permittivity darab dengan A over distance di antara dua plate. Okey, di mana permittivity sama dengan permittivity bagi free space darab dengan permittivity bagi relatif. Okey, di mana nilai permittivity bagi free space, kalau dalam induktor kita ada permeability free space equal to 4 pi darab 10 kuasa negatif 7 kan? Okey, dalam kapasitor, permittivity of free space sama dengan 8.85 times 10 power of negative 12. Okey, ini nilai agung dia lah, maksud dia nilai constant value. Dan permittivity bagi relatif selalunya diberi dalam soalan. Clear? So, inilah rumus kita yang pertama pada hari ini, iaitu C equal to permittivity times area divide by distance. Alright, next. Kita nak tengok pula kalau soalan tak bagi value melibatkan permittivity. So, kalau pada hukum Ohm, you ada satu segitiga keramat, iaitu VIR. Dalam kapasitor, you jumpa satu lagi segitiga yang kita panggil segitiga QVC. Okay, di mana Q, V dan C. Ini you kena ingatlah, konsep untuk apply sama je macam Ohm's Law. You ada Q, C dengan V, di mana once you are going to find Q, you close Q and then yang tinggal adalah C times V. Jadi rumus yang pertama awak ada Q equal to CV. Ini kalau tidak melibatkan permittivity. Okay? Dan rumus yang kedua, when you are going to find C and then you close C and yang tinggal adalah Q over V. Same goes to when you are going to find V and then you close V dan tinggal adalah Q over C. So, tigalah rumus daripada you punya segitiga. Kalau Ohm's Law, you ada VIR. So, kalau kapasitor, you ada QCV. Okay, harap you tak tertukar lah. Okay. Okay, apa persamaan di antara kapasitor dengan litar ohm? Okay, litar ohm, awak ada R. Okay, kita buat perbezaan lah sikit Litar ohms, you ada R. Tapi pada litar kapasitor, you ada C. Sama Okay. Kalau pada litar ohm, you ada I.
pada litar kapasitor, you dah tak ada I. You ada Q, iaitu charge. Okay, faham? Sebabnya kalau you tengok masa konsep saya terangkan analogi charging and discharging process tadi, selepas you connect kepada switch B, yang mengalir adalah charge, bukan lagi current. You kena ingat tu. Jadi dalam litar ohm you ada I, tapi dalam litar kapasitor yang mengalir adalah charge, iaitu dalam unit coulomb, bukan unit ampere lagi dah. Alright. Clear So, ini adalah contoh Contoh. Okey, sebelum saya teruskan kepada contoh, tak apalah, kita tengok dalam contoh lah. Alright. A capacitor having a capacitance of 18 microfarad is connected across 500 volt DC supply and calculate the charge. So, soalan ni nak you buat apa sebenarnya? Soalan ini, dia beri kepada awak satu kapasitor mempunyai nilai kemuatan sebanyak 80 microfarad. Jadi, you dah ada C dekat sini. C connected across a 500 volt DC. Jadi, you ada V kat sini. Supply and calculate the charge. Maksud dia suruh you cari Q, charge. Dia tidak melibatkan permittivity kan? Jadi bila tidak melibatkan permittivity, awak ada satu je rumus iaitu QCV. Maka dia suruh cari Q equal to C times V. C awak 80 microfarad. Saya katakan bila you ada unit terbitan, matikan unit terbitan dulu. Maka 80 darab 10 times negative 6 iaitu micro times dengan nilai voltan 500 volt, maka awak akan dapat 0.04 coulomb. Maka you tekan button E and G, awak akan dapat 40 millicoulomb. Soft. Simple Okey, ini tidak melibatkan permittivity. Ini melibatkan permittivity. Okey, ini soalan yang melibatkan permittivity. A capacitor is made with the metal plate. Okey, yang ni kita tahu kapasitor memang diperbuat daripada metal plate and separated by sheet of mica. Maksud dia punya dielectric tu, gap tu dibuat daripada insulator jenis mica. Mempunyai thickness iaitu ketebalan setebal 0.3 mm. Jadi you kena faham, you ada satu kapasitor dengan dua metal plate di mana ini adalah jenis mica dengan ketebalan 0.3 mm. Maksud dia ini adalah D, distant. Boleh faham? Dan relative permittivity. So, dia dah bagi dekat awak relative permittivity equal to 6. Di mana air permittivity awak dah ada 8.85 times 10 power of negative berapa tadi? Saya tak ingat lah. Negative 12. Okay, ada dua dah value dekat sini. 3 lah value. And the area of one side of each plate is equal to 500 cm square. Maksud dia bagi awak A. A equal to 500 cm square. Okey, kat sini tricky Kat sini tricky. Bila mana dia bagi kat awak cm square. Awak tak boleh matikan macam tu je nanti. Tengok macam mana cara untuk matikan unit terbitan bagi cm square. And then calculate the capacitance in microfarad. Dia nak jawapan dalam microfarad. So, bila dia nak jawapan dalam microfarad, bear in your mind that you kena apply button E and G nanti untuk dapatkan times 10 power of negative 6 in the end of the solution. Okay? Ini adalah maklumat-maklumat yang you bagi. Okay. Saya dah selesaikan, saya dah terangkan dan saya dah selesaikan sehingga tahap ini.
Saya nak you cari jawapan dalam microfarad sebagai latihan yang pertama. Okey, sebagai latihan yang pertama. Alright. Okey, ini you boleh baca, kita buat sama-sama. What is the unit of capacitance? Iaitu farad. Selesai farad. List 4 type of capacitance. Maksud dia apa jenis-jenis type of capacitance. Ini adalah jenis-jenis type of capacitance. Awak pilih 4. Yang ni saya dah bagi Pilih 4. Kalau soalan ni tanya dalam exam, pilih 4 daripada jawapan ini. Okay, calculate the value of capacitance needed to store 1 microcoulomb of charge at 10 volt. Apa dia nak? Okay, apa yang dia nak? Dia nak value of capacitance C. Okay, diberi kepada awak charge 1 microcoulomb. Ini adalah Q. Dengan 10 volt, ini adalah V. Maka you ada segitiga QCV. Nak suruh cari C equal to Q over V. Okay, Q dah ada 1 darab 10 kuasa negatif 6 bahagi dengan 10. Maka you terus dapat jawapan dalam farad. Selesai. Boleh? Alright. Capacitance is directly proportional to. Maksud dia directly proportional. Berkadar langsung dengan apa? Dia berkadar langsung dengan area dan juga tak ada. Dia berkadar langsung dengan area. Jawapan dia B lah. Berkadar langsung dengan area. Dia berkadar songsang dengan distance. Dia tidak ada berkadaran dengan dielectric strength dan dia tidak ada berkadaran dengan voltage. Tak ada kaitan. Okay. Next. Okay, sekarang kita nak tengok pula connection of capacitor. Kalau litar R, kalau disambung secara series, awak tambah. Litar L, disambung secara series pun awak tambah. Tapi berbeza dengan litar kapasitor, apabila ia disambung secara series, cara calculation dia adalah secara parallel. Dia terbalik. Okey, dia terbalik. Kapasitor dia lain sikit, dia terbalik. Okey, kita ada R, L dan C. Kalau litar itu secara series, R1 tambah R2. L1 tambah L2. Tapi kalau C, dia tak sama. C sama dengan 1 per C1 plus 1 per C2 equal to 1 per C total. Okey? Lain. Lain. Jadi, bila connection dia secara series, tapi calculation bagi kapasitan adalah parallel, maka semua konsep dia sama dengan yang berubah hanyalah pada total, pada C total. Konsep dia masih sama dengan series. Masih sama dengan series. Berubah hanya kepada nilai untuk mencari kapasitan total. Boleh faham? Okey, jadi Q sama V berbeza. Konsep masih series. Cuma total kapasitan itu berbeza cara calculation dia. Saya harap awak faham. Okey. Maka apabila litar itu disambung secara paralel, maka cara sambungan dia, cara calculation dia tetap sama. Pada R dan L berbeza pada C. So, kita ada 3. Kita ada R, L dan C. Bila R disambung secara paralel, maka 1 per R total equal to 1 per R1 plus 1 per R2. Bila L, 1 per L total sama dengan 1 per L1 tambah 1 per L2. Tapi apabila CT equal to C1 tambah C2. Okay, C1 tambah C2. Tapi hanya total sahaja yang berubah. Dia punya konsep pada charge dan voltage masih lagi mengikut konsep parallel. Iaitu charge dia berbeza dan voltan pada setiap rank ini sama. Saya harap awak tak tertukar. Alright. Okey, kejap lagi saya akan bagi rakaman yang seterusnya lah.
untuk sambungan kepada kita punya chapter 2. Okay, thank you.